Al-Quran dan sains yang tiga pula, kita akan menyentuh berkaitan alam flora. Flora dan fauna. Pertama alam flora dan yang kedua alam fauna. Jadi alam flora ni, jika kita lihat berkaitan definisinya, flora itu ialah keseluruhan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di suatu daerah atau habitat, tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi Al-Quran ni selain menyentuh atau memberikan ilmu dalam Al-Quran itu berkaitan alam semesta, alam tabi'i tadi, Al-Quran juga menyentuh tentang alam flora, berkaitan tumbuh-tumbuhan. Jadi antaranya ialah Allah telah memilih atau menamakan satu surah dalam Al-Quran dengan nama surah At-Tin. Surah Tin. At-Tin tu ialah nama tumbuh buah lah, buah tin. Buah tin berasal daripada pokok tin lah. Jadi selain itu, Al-Quran juga menyebutkan beberapa jenis tumbuh-tumbuhan seperti anggur, a'nabun, a'nab anggur, kurma, tin dan zaitun. Itu contoh-contoh perkataan yang menyentuh tentang flora, tumbuh-tumbuhan. Selain itu, Al-Quran juga menerangkan tentang proses perkembangan tumbuh-tumbuhan yang bermula daripada biji benih, kemudian menjadi berakar benih tadi, lalu tumbuh dengan pokok yang kukuh, kemudian bertangkai, berdaun, berbuah dan akhirnya menghasilkan hasil tanaman yang boleh dituai, dimakan dan dijual sebagai sumber pendapatan. Dalam Al-Quran, penjelasan mengenai perkembangan tumbuh-tumbuhan bermula daripada benih, kemudian tumbuh, ada batang, ada daun, berbunga dan berbuah. Sebagai contoh, setelah tumbuhan-tumbuhan itu melepasi fasa awal dalam bentuk biji, maka ia akan mulai bertunas dan membesar dengan mengeluarkan batang serta daun. Proses ini disebut dalam Al-Quran sebagai nabata. Nabata. Na, huruf nun, huruf ba, huruf ta. Nabata. Dengan segala bentuk akar katanya. Sama ada nabata ke, tumbitu ke, ambata ke. Apa-apa juga yang terbit daripada kata dasar 3 huruf ni, nabata, itulah berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, pertumbuhan. Jadi perkataan ni disebut dalam Al-Quran sebanyak 26 kali. Sebagai contoh dalam surah Qaf ayat 9, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Ambatna berasal daripada kata dasar nabata tadi, fa ambatna. Ya, erti dan kami juga telah menurunkan dari langit, ini air hujan yang banyak faedahnya. Lalu kami tumbuhkan, fa ambatna bihi, kami tumbuhkan. Nabata tadi tumbuh. Kalau ambatna, kami tumbuhkan dengan air itu pokok-pokok tanaman, jannatin, pokok-pokok tanaman, iaitu buah-buahan, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang dituai. Jadi itu contoh Allah menyentuh ayat berkaitan tumbuh-tumbuhan, iaitu Allah menumbuhkan biji benih itu dengan air yang Allah turunkan daripada langit, iaitu air hujan. Dengan keberkatan air hujan tadi, air yang diberkati tadi, lalu tumbuhlah pokok daripada benih. Jadi itu antaralah. Kemudian dalam Al-Quran juga Allah disentuh tentang buah zaitun. Buah zaitun ni ialah buah yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebut sebanyak 6 kali dalam Al-Quran. Antaranya ialah dalam surah Al-Mu'minun ayat 20. Tapi dalam ayat ni tidak dinyatakan secara direct perkataan zaitun tu, tapi dimasukkan zaitun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa syajaratan takhruju min turi sayna atambutu bidduhni wa sibghil lil akilin. Dan kami juga menumbuhkan wa syajaratan, dan pokok pokok yang asal tumbuhnya takhruju, asal tumbuhnya min turi sayna, asal tumbuhnya di gunung Tursina, iaitu pokok zaitun yang dimaksudkan, yang menghasilkan minyak, tambutu yang tumbuh bidduhni, dengan minyak, dan lauk bagi orang-orang yang makan, wasibghil lil akilin. Jadi Allah menyatakan dalam surah ni, dalam ayat ni, iaitu Allah menumbuhkan satu pokok yang tumbuh di pergunungan Tursina, yang mana tumbuhan itu, buah itu menghasilkan minyak zaitun. Rupa-rupanya dengan pernyataan ini dan dengan cara pertumbuhannya di pergunungan Turisina itu, pokok zaitun ini dan juga minyak itu mengandungi banyak kelebihan atau banyak manfaat untuk manusia. Antara fungsi buah zaitun tu ialah menurunkan kolesterol dalam darah, menurunkan tekanan darah, mencegah kanser. Kanser itu
mencegah kanser juga rahim, kanser usus, merawat radang pada sendi, menghilangkan kutu kepala. Ini antara kajian-kajian lain yang telah dibuat berkaitan kelebihan atau manfaat buah zaitun yang dinyatakan oleh Al-Quran. Rupa-rupanya sentuhan ataupun pernyataan Allah dalam Al-Quran berkaitan tumbuhan, iaitu khususnya buah zaitun ini, ada manfaat yang banyak kepada manusia. Sebab Allah itu yang menciptakan manusia, Allah juga yang menciptakan segala-galanya yang sesuai dan amat manfaat untuk manusia. Kecuali tapi manusia tu hanya dapat menderasai manfaatnya setelah dilakukan kajian demi kajian lain untuk dapatkan manfaatnya. Jadi itu berkaitan buah zaitun. Kita masuk pula alam fauna. Kalau flora tadi berkaitan tumbuh-tumbuhan, jadi fauna ni, definisi fauna itu ialah keseluruhan haiwan yang hidup di sesuatu daerah atau habitat atau tempat tinggal dia. Jadi fauna ialah haiwan. Jadi dalam Al-Quran terdapat lebih daripada 140 ayat yang bukan hanya memberi perhatian kepada beberapa jenis haiwan tertentu, malah menerangkan peranan atau fungsi haiwan yang disebut tadi. Jadi Al-Quran ni sehingga kan Allah, kalau kita lihat pada surah At-Tin tadi, Allah memilih satu surah yang menyentuh tentang flora, tumbuhan At-Tin. Tapi berkaitan fauna ni, iaitu haiwan, ada banyak, lebih daripada satu surah yang Allah namakan dengan nama fauna, nama haiwan. Antaranya ialah Al-Baqarah, iaitu sapi betina, lembu betina. Al-An'am, binatang-binatang ternakan. An-Nahl, iaitu lebah. An-Naml, iaitu semut. Al-Ankabut, labah-labah. Al-Fil, gajah. Banyak. Jadi haiwan-haiwan yang disentuh atau dinyatakan dalam Al-Quran tu ada dalam beberapa lafaz lah, antaranya ad-dawab, iaitu kata plural daripada dabbah. Dabbah satu, dawab banyak dabbah. Dabbah tu ialah binatang-binatang yang melata di atas muka bumi, ataupun al-hayawan, ataupun al-an'am dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Jadi secara umumnya Allah menjelaskan penciptaan haiwan, ciri-ciri dan bentuknya itu dalam Al-Quran, dalam ayat ni, dalam surah An-Nur ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi 'ala batnihi wa minhum man yamshi 'ala rijlain wa minhum man yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan Allah menciptakan tiap-tiap haiwan yang bergerak itu dari air. Kulla dabbatin mimma, setiap haiwan yang bergerak itu daripada air. Maka sebahagian di antara mereka ada yang menjalar atas perutnya, dan sebahagian daripada mereka tu ada yang berjalan dengan 2 kaki, dan sebahagiannya ada yang berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa sahaja yang Allah kehendaki selain dari yang tersebut, kerana sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi ayat ini membuktikan Allah juga menyentuh perkaitan dalam Al-Quran itu berkaitan fauna, haiwan, dan menyatakan tentang penciptaannya bagaimana, bentuknya bagaimana. Jadi daripada ayat ini, surah An-Nur ayat 45 ini menjelaskan bahawa semua haiwan itu atau binatang itu diciptakan daripada air. Air. Ayat ini membuktikan bahawa air adalah elemen paling utama dalam semua komposisi makhluk yang hidup. Semua makhluk yang diciptakan yang hidup itu memerlukan air. Pokok yang hidup memerlukan air, binatang yang hidup memerlukan air, haiwan perlukan air, semua memerlukan air. Terdapat haiwan yang diciptakan dengan merayap atau menjala, menggunakan perut seperti ular. Ada yang menggunakan 2 kaki seperti manusia, burung, ayam, itik dan sebagainya. Dan ada juga yang berjalan dengan 4 kaki, harimau, kucing, singa dan sebagainya. Ternyata semua penciptaan ini berasaskan kepada sunnatullah, seperti mana yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bukan atas dasar kebetulan. Jadi penciptaan alam semesta ini tidak ada kebetulan, tidak ada dengan sedia ada. Ada pencipta, iaitu Allah SWT, bukan ada dengan sendirinya. Jadi menurut Said Jamili, seorang pakar biologis, telah mengklasifikasikan
ada 1 juta lebih 1 juta jenis haiwan dan lebih 300,000 spesies tumbuh-tumbuhan di seluruh dunia. Jadi membuktikan hasil kajian bahawa Al-Quran menyentuh juga tentang kehidupan selain daripada manusia, tentang tumbuhan dan juga haiwan. Itulah berkaitan sains yang ketiga, iaitu sentuh tentang flora dan